syahadah. Syahid ni diambil daripada perkataan syahadah. Jadi Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam bab yang ke-64 ini beliau mengeluarkan satu bab, iaitu siapakah orang-orang yang mati syahid itu. Siapa dia orang yang mati syahid? Kenapa disebut syahid? Pasal apa kita panggil dia? Imam Qurtubi bawa tajuk ni, kenapa disebut syahid? Apa makna syahadah? Jadi telah berkata pengarang kitab ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau telah mengeluarkan satu riwayat yang telah diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari jalur Al-Jurri dari Abu Malik Al-Ashja'i, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat pada jalan Allah Subhanahu wa taala lalu ia mati ataupun ia dibunuh, maka ia orang yang mati syahid. Atau yang mati kerana jatuh dari kudanya atau untanya, maka ia orang yang mati syahid. Atau yang mati kerana dipatuk oleh burung hantu, atau yang mati di atas tempat tidurnya kerana sebab apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia orang yang mati syahid dan baginya syurga. Jadi Abu Malik Al-Ashja'i berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat pada jalan Allah, barang siapa yang khuruj keluar jalan Allah ni, lalu ia mati, maknanya keluar jalan Allah kemudian terlibat dalam peperangan, keluar terpaksa perang, macam para sahabat keluar tiba-tiba perang, lalu ia mati, ataupun ia dibunuh ketika perang tu pada jalan Allah, maka ia orang yang mati syahid. Ini syahid yang paling tertinggi punya syahid. Ini yang biasa kita panggil syahid ni. Ini yang paling the highest, yang tertinggi ni, keluar jalan Allah lalu ia mati atau ia dibunuh, maka ia orang yang mati syahid. Atau yang mati kerana ia jatuh dari kudanya. Dia belum dalam perjalanan nak perang tu, tengah jatuh dari kuda. Ataupun daripada untanya, maka ia orang yang mati syahid. Syahid dia. Atau yang mati kerana dipatuk oleh burung hantu. Maksudnya orang keluar jalan Allah, dipatuk oleh ular. Bukan sekadar burung, benda yang berbisa. Patukan benda yang berbisa ni sehingga mati dia. Ketika dia keluar jalan Allah tu, dia ditimpa musibah ni. Ataupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ataupun dia cedera dalam perang. Dia tak syahid, dia tak mati, dia balik rumah. Sampai ke rumah, di atas baringan dia baru mati. Ada tak orang macam tu? Ada. Dia keluar jalan Allah, putus tangan, putus itu, cedera parah, tak mati. Balik rumah, lepas seminggu ni meninggal. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginya dan maka ia orang yang mati syahid. Jatuh daripada kuda ataupun jatuh daripada unta. Kisah jatuh daripada kuda atau jatuh daripada unta ni, itu adalah kisah yang antara kisah yang berlaku kepada Sayyidatina Zainab. Nabi ada satu anak perempuan. Nabi kahwin dengan Khadijah. Isteri pertama Nabi ni, Nabi kahwin dengan Khadijah. Dengan Khadijah ni, Nabi ada 4 orang anak perempuan. Nabi ada anak yang paling sulung, Zainab. Nombor 2, Ruqayyah. Nombor 3, Ubi Kulthum. Nombor 4, Fatimah. Nombor 5, Qasim. Nabi ada anak lelaki seorang nama Qasim. Itu pasal Nabi ni
orang Arab selain daripada panggil Muhammad ataupun Al-Amin, gelaran Nabi ni ya Abul Qasim. Wahai bapa kepada Qasim. Abul Qasim. Nabi ada anak. Semua anak ni dengan Khadijah. Jadi anak sulung Nabi ni, anak perempuan Nabi yang pertama ni Zainab. Ketika Nabi kahwinkan Zainab ni dia kahwin. Yang kahwinkan dia Khadijah. Masa Khadijah hidup, Khadijah radhiyallahu anha kahwinkan Zainab ni dengan satu orang laki-laki. Siapa laki-laki ni? Laki-laki ni sepupu sepapat Khadijah. Khadijah punya saudara karel lah. Tahu? Khadijah punya saudara mara, suku Khadijah ni. Saudara rapat Khadijah. Khadijah kahwinkan dia dengan Zainab. Masa tu belum Islam lagi. Masa tu menantu ni belum masuk Islam. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, perintah hijrah ni 10 tahun dekat Mekah, 13 tahun dekat Mekah. Kemudian bila perintah hijrah ni, waktu tu Zainab dah masuk Islam. Tapi suami Zainab tak Islam. Kacau. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Zainab tak pergi. Zainab duduk di Mekah. Duduk dengan suami dia lah, sebab dia dah kahwin. Jadi bila Zainab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, masuk tahun kedua hijrah, perang Badar. Dah perang Badar. Bulan Ramadan tahun kedua hijrah tu dah perang Badar. Ketika dalam peperangan Badar, suami Zainab duduk di belakang Abu Jahal. Suami Zainab keluar perang Badar, tapi dia bukan bersama kaum muslimin, dia duduk dengan kaum musyrikin Mekah. Dia lawan Nabi. Maknanya menantu lawan bapa. Menantu lawan bapa mentua. Ini macam yang menantu kita mau buang. Kan? Menantu lawan dengan bapa mentua. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bapa mertua dia. Dan ketika perang Badar, dia keluar, dia bersama dengan tentera musyrikin Mekah lawan orang Islam. Kacau. Jadi ketika berlaku peperangan tu, menang kaum muslimin dalam peperangan Badar. Allah beri pertolongan. Banyak kaum musyrikin yang telah terbunuh dan ramai juga, hampir 70 orang yang ditawan. Salah seorang yang ditawan ni suami Zainab. Nabi punya menantu. Jadi apabila tawanan itu ditawan, jadi mereka jadi tawanan perang. Bila berita sampai kepada keluarga mereka di Mekah ni, yang waris-waris dia ni yang dah kena tangkap, kena tawanan ni, saudara mara suku-suku dia pun keluar daripada Mekah, bawa dinar dan dirham, tebusan. Bawa duit, nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tebus balik tawanan apa? Tawanan. Yang ada duit lah. Siapa yang ada duit boleh bawa, boleh nego, nak minta dibebaskan, bayarlah. Jadi berita kekalahan orang musyrikin di Badar dan tertawannya suami Zainab ni telah sampai berita tu ke pengetahuan Zainab. Zainab bila dengar je berita tu, dia pun sedih lah, sebab suami dia keluar nak pergi perang dengan bapak dia. Perang-perang, bapak dia menang. Zainab memang tahu Nabi akan menang. Bapak dia menang. Dan yang sedih, suami dia tertawan. Jadi Zainab ni sayang juga suami dia. Jadi apa Zainab buat? Zainab pun masuk dalam rumah dia. Zainab, kalau kita hari ni pergi dekat almari tu, buka lah almari tu,
Zainab keluarkan satu barang. Zainab bawa keluar satu barang. Apa barang tu? Zainab bawa kalung Khadijah. Kalung ni milik Khadijah, mak dia. Ketika mak dia kahwinkan Zainab, anak sulung Khadijah ni, sebagai satu hadiah daripada Khadijah, Khadijah telah kalungkan kalung tu pada Zainab. Dia telah bagi pada Zainab. Jadi Zainab tak ada harta lain. Itu je kalung yang dia ada, kalung berharga ni. Jadi Zainab keluarkan kalung tu, maka dihantar satu utusan. Bawa kalung ni, Zainab kata bawa kalung ni, tunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa aku ni minta supaya dia lepaskan suami aku tebus suami aku dengan kalung ni. Tuan-tuan, dalam Hikayatus Sahabah, Maulana Zakaria ketika tulis kisah ni, dia kata bila kalung itu dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia tunjuk depan Nabi, kata Anas radhiyallahu anhu, kami para sahabat melihat berlaku perubahan pada wajah Nabi sallallahu alaihi, muka Nabi berubah. Kemudian air mata telah mengalir daripada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mubarak. Nabi nangis. Nabi tengok kalung tu, Nabi nangis. Nabi dalam hati Nabi tu, Nabi kata, Zainab, kau bawa kalung Khadijah, kau serah kat aku ni kalung, kau bawa serahkan kalung Khadijah ni, yang isteri Khadijah sarungkan kat engkau ni, dan kau serahkan balik ke aku supaya menebus apa? Kira jadi barang pajak ke? Macam pajak kedai lah. Bayanglah kita ni kan, arwah mak kita ataupun arwah mak kita tutup meninggal ke, ada barang rantai pusaka arwah mak, arwah wan nenek dulu bagi arwah mak, jaga mak cukup sayang. Kita adik-beradik 5 orang, dalam diam-diam belum sempat paraid, adik kita yang bongsu tu dah pergi kat rahang, dah pergi. Tahu Rabi, ni apa? Pergi pajak. Ni biasa berlaku dalam keluarga ni kan. Dalam kecoh-kecoh yang kecil tu, atau salah seorang daripada tu dah pergi ambil rantai, dah pergi. Belum faraid pula apa, dia dah sapu mak dia punya apa? Dia nak pergi, ataupun dia nak pergi jual lah kat orang, nak pergi pajak lah. Nasib kita baik, toke kedai pajak tu kawan kita pula. Ataupun Cina kedai pajak tu kenal adik kita ni. Adik kita ni memang kaki mat fit. Tahu, dia tahu adik kita ni, ini Kudin punya adik ni. Bukan Din lah, Kudin. Ni Kudin punya adik ni. Cina tu pun telefon Kudin ni. Kudin, lu punya adik ada sini lah. Apa dia bikin? Tak tahulah, satu gelang dia angkat mari lah. Satu gelang lah, tapi banyak tebal punya gelang. Saya ingat diorang punya keluarga punya gelang lah ni. Lu punya adik ni pun memang kaki fit punya. Tak apa, okey, lu simpan itu barang dulu, nanti saya mari. Datang tengok arwah mak punya arwah mak punya kalung. Agak-agak pun jadi budak. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kalung tu, mana Zainab datang bagi kalung tu untuk tebuskan suami dia. Nabi bukan masalah tebusan, kalung yang dia bagi tu meruntun jiwa Nabi sallallahu alaihi. Nabi tahu itu kalung Khadijah sarungkan dekat Zainab. Akhirnya kata Anas radhiyallahu, mengalirlah air mata Nabi sallallahu. Akhirnya kami para sahabat bermesyuarat, sahabat mesyuarat dengan Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam ni lah kata dia. Orang lain semua kita ambil. Orang lain semua kita ambil dia punya cagaran. Tapi hal Zainab ni tak payahlah kita ambil. Rasulullah pegang aja kalung ni.
Kita tak payah ambil, kita apa? Kita lepaskanlah dia. Sebab sahabat mengenangkan itu suami kepada Zainab, nama Zainab binti Rasulullah. Jadi akhirnya Nabi putus dalam mesyuarat. Nabi kata macam ni lah, kalung tu bak mai, kita pegang. Nabi kata pulangkan suami Zainab ni, hantar dia balik. Nabi hantar 2 sahabat, escort dia, pulangkan dia balik ke Mekah. Nabi kata ketika kalian hantar dia nak masuk Mekah, sampai dekat border, jangan masuk. Jangan masuk. Suruh dia ni, menantu Nabi ni, suruh suami Zainab ni masuk. Kalian duduk dekat border, yang 2 wakil duduk dekat border. Pesan dekat dia, Nabi pesan dekat menantu dia, kau masuk dalam Mekah, jumpa Zainab, packkan bayang Zainab, naikkan Zainab atas unta, hantar Zainab balik ke aku, kata Nabi. Nabi kata apa? Pulangkan balik dekat Zainab kat, bawa Zainab mari jumpa aku, kata Nabi. Mana kau masuk dalam Mekah ni, jumpa Zainab, ambil beg dia, packkan dia punya barang, naikkan dia atas kenderaan, bawa dia sampai ke border Mekah, serahkan kepada 2 sahabat ni supaya dia boleh bawa Zainab terus ke Madinah, duduk dengan aku. Marah Nabi. Jadi sahabat ni, menantu Zainab, suami Zainab kata okey lah. Jadi para sahabat kata kita pun bawa lah suami Zainab ni sampai dekat border Mekah. Sebab boleh perang, sahabat tak boleh masuk Mekah. Musuh dalam, dia orang tengah lepas kalah perang Badar, jadi tengah kan masuk kan tak pasal-pasal. Sahabat kata okey, tunggu dekat border. Sampai dekat border, dia lepaskan suami Zainab ni, ikut perjanjian, masuk, bawa Zainab, hantar balik. Ketika Zainab dihantar ni, sampai ketika suami dia masuk dalam, jumpa Zainab kat dalam Mekah. Jadi suami dia beritahu dengan Zainab, pack barang, saya kena hantar awak apa? Rasulullah nak jumpa. Zainab pada ketika tu tuan-tuan, dia syarat mengandung. Syarat tengah mengandung. Akhirnya suami dia pun packkan barang, nak bawa dia keluar tu, naikkan dia atas unta. Ketika dia nak naikkan Zainab atas unta, telah sampai perkabaran ke orang Mekah ni, dah viral lah, dah viral kan, dah viral, dah masuk WhatsApp group lah. Zainab anak kepada Muhammad nak keluar daripada kita dah kalah perang ni, dah kalah satu bab, tak puas hati kalah tu satu bab. Dah kalah satu bab, tak puas hati, dendam. Akhirnya dia kata, kita kalau macam ni, kita tak boleh bagi can kepada Zainab untuk keluar daripada Mekah, kita mau blok dia. Tetapi yang jadi masalah dia, yang menentang Zainab ni adalah keluarga Khadijah, sepupu wari-wari, bukan orang lain, sepupu Zainab je. Maknanya anak-anak buah Khadijah yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Khadijah ni sebelum dia kahwin dengan Nabi, dia telah melalui 2 perkahwinan. Sebelum dia kahwin dengan Nabi, Zainab ni Khadijah ni sebelum kahwin dengan Nabi, dia kahwin 2 kali. Dia telah kahwin dengan 2 perkahwinan. Jadi anak dengan suami pertama, anak dengan suami kedua ni, anak-anak Khadijah dengan suami sebelum Nabi ni, mereka dikenali sebagai Bani Tahirah. Jadi kalau zaman Mekah tu, bila orang kata ini Bani Tahirah, maksudnya anak-anak Khadijah daripada suami lama, dikenali sebagai Bani Tahirah. Jadi apa berlaku? Sepupu-sepupu Zainab ni, keluarga-keluarga Khadijah datang, dan yang laki-laki ni halang Zainab, tak bagi Zainab keluar. Ketika berlaku kekecohan tu, tiba-tiba bangun satu sepupu Zainab ni, dia ambil lembing, Zainab dah ada atas unta. Tuan-tuan, atas unta ni tinggi, lepas tu dia mengandung.
Dia ambil tombak tu, dia lembingkan Zainab. Oh, jahat. Betul-betul jahat. Tuan-tuan, lembing perempuan, apa punya jantan tu? Ha? Kalau kau setakat pukul tu, tempeleng tu satu hal. Ni kau ambil lembing. Dia sangat mengandung. Apa dia boleh buat? Dengan perut dia, dengan orang naikkan di atas unta tu. Jadi dia ambil satu lembing tu, dia lembing Zainab. Bila dia lembing Zainab, lembing tu kena Zainab. Tapi Zainab tak mati, kena sikit lah. Dalam dia baling tu, kena Zainab. Jatuh Zainab daripada unta. Allah. Tuan-tuan, unta bukan kambing. Unta tinggi. Zainab jatuh daripada unta tu. Zainab mengalami kecederaan pada tulang belakang dia. Dan Zainab gugur pada jatuh cedera, kemudian Zainab gugur anak dia. Jadi berlaku kekecohan. Jadi sahabat yang tunggu dekat border tu, Zainab tak sampai. Tapi sahabat tunggu. Sebab tidak ada perintah untuk balik. Rupanya Zainab jatuh, Zainab cedera, belakang pinggang sakit, tak tahulah patah ke tidak, tapi lepas tu gugur lagi. Kemudian selang beberapa hari, sepupu Zainab ada sepupu yang lain mempertahankan Zainab. Akhirnya dia bawa Zainab keluar. Dia pun tarik pedang dia. Dia kata, aku nak bawa Zainab keluar. Siapa berani sentuh Zainab, ini pedang aku tebas dia punya kepala. Siapa berani pegang Zainab, hari ni kita mandi darah, kata dia. Kita mandi darah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita samsing-samsing pun kita penakut tak? Ada hari kita takut. Walaupun kita nampak macam kita rahamnya taiko. Tahu, rahamnya taiko tai kucing. Kan? Tahu, rahamnya taiko. Tapi kadang-kadang kalau orang ajak bertumbuk, betul-betul kita pun takut juga. Goyang juga, kan? Kita bawa, orang tu pun bawa keluar pisau. Mari kita rembat orang. Saya pun dah lama tak berembat ni. Kan? Mari bang. Tak apa bang. Kalau abang tikam saya sekali, saya tikam abang 2 kali. Tak apa bang. Hari ni kita mandi darah, kita kata. Dia pun tak. Dia pun goyang juga. Kan? Dia pun dalam berani-berani pun goyang juga. Biar budak ni biar betul. Kan? Kalau abang tikam saya sekali, 2 kali, saya kuang-kuang sekali, saya sodok abang. Tak apa bang, dia pun buka baju. Hari ni kita mandi darah, mati-matilah. Kita pun yang berani-berani tu pun, ini biar betul. Jadi sepupu Zainab kata, siapa hari ni nak tahan Zainab, kita mandi darah. Seorang pun tak berani tahan. Akhirnya dia bawa Zainab ni. Dalam keadaan Zainab baru lepas gugur. Sakit, jatuh unta, terberanak. Bawa Zainab sampai ke Madinah. Ya Allah Tuhan, 500 km. Bukan naik bas persiaran. Tahu, kita ini pergi umrah, kita naik daripada Mekah Madinah, naik Saudi express bus, durian burung. Tahu? Macam durian burung lah. Tahu, Sunny Express. 2 tingkat. Tahu? Bas lari, kita tengok enjin dia Scania, Volvo. Saudi punya bas lagi besar pada sini. Dia punya enjin tu lagi besar. Kalah Din ni, bas dia besar lagi Saudi punya. Dia lari macam tu pun berapa jam Faisal? Mekah Madinah 4 jam. Husin 4 jam Husin. Tapi dia bawa Zainab atas unta daripada Mekah bawa ke Madinah pada jarak 500 km. Maknanya dia bawa Zainab daripada utara tanah air sampai ke Arau.
selatan tanah air, sampai ke atas pun tak sampai 500 km. Saya pun tak boleh bayang lah macam mana dia bawa Zainab. Itu sebab hijrah ni dia tak boleh satu hari, dia berminggu. Bawa pagi jalan, petang berhenti, rehat, masak, makan, tidur. Besok pagi lepas subuh jalan lagi sampai petang berhenti. Kurang-kurang mau 1 bulan, 2-3 minggu punya perjalanan. Bawa Zainab dalam keadaan bola gugur. Bila sampai di hadapan Nabi SAW, Nabi tengok Zainab. Tuan-tuan boleh bayang tak bila saya bawa kisah hati satu orang bapa. Akhirnya Zainab tak lama dengan Nabi sebab sakit tuan. Dah jatuh, gugur, bawa dia macam tu punya safar. Sampai Madinah, duduk tak lama. Dia boleh hidup lebih kurang 1-2 tahun lepas tu. Lepas tu Zainab meninggal dunia. Bila Zainab meninggal, kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk dalam liang lahat ni. Nabi masuk dalam lahat ni. Dan Nabi masuk dalam lahat, kita para sahabat semua dekat atas. Kita lihat tiba-tiba wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertukar. Nabi punya muka jadi muram durja. Nampak kesedihan pada wajah Nabi sallallahu alaihi. Lepas tu Nabi pun kata, "Bak turunlah budak ni." "Bak turun anak aku ni," kata Nabi. "Kondah." Kata Anas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa turun, nampak pada wajah Nabi kesedihan. Ketika Nabi letak Zainab pada dalam liang lahat, air mata cucuran. Kemudian kata Anas radhiyallahu, kita menyaksikan peristiwa ini. Lama Nabi dalam lubang kubur tu lah, lama. Tiba-tiba kata Anas radhiyallahu anhu, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertukar menjadi sangat gembira. Nabi jadi wajah tu nampak apa? Tiba-tiba tadi 2 wajah Nabi nampak. Kemudian bila diuruskan Zainab ni, setelah diturunkan tanah dan sebagainya dah habis upacara perkebumian, kata Anas radhiyallahu, kami pun tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kata, "Ya Rasulullah, pasal apa tadi? Pasal apa? Tadi masa turunkan Zainab, nampak kesedihan. Lepas tu bila dah masukkan Zainab, tiba-tiba nak keluar daripada lubang kubur tu, tuan nampak apa? Nampak begitu. Nampak kegembiraan tu terpancar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sesungguhnya Zainab ni, anak aku Zainab ni, dia di antara semua anak-anak aku ni, dialah anak yang paling lemah sekali. Paling lemah. Dia dalam semua anak-anak ni, dia ni badan tak berapa kuat. Okay, macam kita lah tuan-tuan, kita anak 5-6 orang. Kita tahu anak kita nombor 1 macam mana, nombor 2 macam mana, nombor 3 macam mana. Yang nombor 1 dia boleh lari depan pintu belakang, main bola, main tu, masuk dalam, lari, buka peti, ambil botol, gogok air sejuk, letak balik, keluar balik, main balik, masuk lagi sepak. Yang adik dia pun nak ikut macam abang dia, malam dia dah semput. Adik pun nak ikut macam abang, dia pun main, nak minum air batu, lepas tu semput. Malam dah bunyi dah. Jadi bapak dia kata, yang kecil ni dia tak boleh. Dia ni asmah. Dia tak boleh ikut abang dia. Abang dia ni memang kau gulungkan dia macam mana pun dia masuk sungai, keluar longkang, turun longkang, main itu, main bola, main itu. Boleh malam tidur, besok main lagi. Yang adik ni dia tak boleh macam abang dia. Sebab apa? Dia ni daripada kecil asyik semput. Jadi kita tahu mana anak kita yang badan dia kuat, mana anak kita yang badan dia lemah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sungguh Zainab ni di antara semua anakku, Zainab ni lah yang paling lemah badannya. Dan dia telah melalui penderitaan. Maknanya apa yang mereka buat kepada Zainab ni, apa yang waris-waris Khadijah buat pada waktu tu. Saudara-saudara Khadijah tu, yang duduk paling lembing tu, saudara-saudara Zainab je. Apa yang mereka buat pada dengan kesusahan yang Zainab tanggung ni. Dengan badan dia tak kuat, badan dia lemah, selalu sakit. Lepas tu dia orang baling dia lembing. Jatuh dia daripada unta. Semata-mata kerana nak datang hijrah ke Madinah. Dan aku sangat sedih, kata Nabi, kerana disebabkan benda itulah aku bimbang, aku khawatir Zainab tak mampu menghadapi himpitan kubur. Nabi sedih tu sebab dengan kelemahan dia tu, Nabi sedih macam mana Zainab nak menghadapi himpitan, ujian di kuburan tu. Himpitan kubur tu, macam mana Zainab nak lalui dengan badan dia yang lemah. Aku telah berdoa kepada Allah supaya Allah mengasihani Zainab ni. Akhirnya Allah menerima doaku. Allah terima doa tu, iaitu Allah melayani Zainab ni. Maknanya Allah terima kedatangan Zainab, Allah terima doa aku ni. Nabi minta supaya Allah jangan apa? Ya Allah, Zainab ni pau lah ya Allah. Dia satu budak yang badan apa? Very weak. Akhirnya Allah terima doa aku ni sehingga aku merasa apa? Gembira. Jadi saya bawa kisah ni, Maulana Zakaria tulis dalam Hikayatus Sahabah tentang, khusus tentang kisah Zainab ni. Jadi apa yang saya nak beritahu, kisah Zainab jatuh daripada unta tadi. Sebab tadi dalam ni dia sebut atau mati kerana jatuh daripada kuda atau untanya. Jadi Zainab ni sebenarnya dia mati syahid ke tak syahid? Dia syahid. Sebab dia naik unta tu, dia nak hijrah ke arah kepada bapa dia, baginda Rasulullah. Dia dah masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Kalau dia duduk kat Mekah lagi, keislaman dia dalam bahaya. Suami tak terima Islam. Waktu tu dia Islam, suami belum Islam. Kacau. Kacau. Nabi kata hantar Zainab balik. Jadi akhir Zainab ni dia termasuklah dalam hadis yang Nabi kata, apabila lalu ia mati atau dibunuh, maka ia orang yang mati, atau yang mati kerana jatuh dari kuda atau unta dia. Dia dah lah jatuh daripada unta. Dia tak mati waktu tu, cedera sampai Mekah, baru sampai Madinah, lepas setahun ni meninggal. Sebab apa dia meninggal? Cedera yang dia alami akibat lembing dan jatuh daripada unta. Jadi dia dikategori syahid. Tapi syahid dia tu Nabi mandikanlah dia. Nabi solatkan Khadijah. Nabi solatkan apa? Zainab. Khadijah Nabi tak solatkan. Sebab Khadijah, ketika Khadijah meninggal, tak ada solat jenazah. Nabi tak solatkan jenazah sebab waktu tu syariat tentang, perintah tentang solat jenazah belum diturunkan. Jadi Khadijah ni Nabi mandikan dia, kemudian Nabi kebumikan dia. Jadi balik kepada riwayat ini, atau yang mati kerana dipatuk oleh burung hantu, atau yang mati di atas tempat tidurnya kerana sebab apa pun yang dikehendaki oleh Allah, maka ia orang yang mati syahid dan baginya syurga. Maknanya dia kena patuk ular ke ketika keluar jalan Allah, balik-balik baru mati. Kemudian, tapi hadis yang kena patuk ular dan sebagainya, meninggal kemudian dimandikanlah, disolatkanlah macam orang meninggal biasa. Cuma darjat dia di sisi Allah Ta'ala tu, Allah letakkan dia di makam syuhada ni. Makam syuhada ni, dia ada makam lagi. Dia ada dia punya apa kita panggil? Kategori dia. Tapi syahid. Tapi syahid grade 1, syahid grade 2, syahid grade 3. Dia ada dia punya stages dia. Kemudian kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih, maka hadis senada ini diriwayatkan oleh Abu Bakar ibni Abi Syaibah dari Abdullah ibni Atbaq radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah,
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang mati syahid itu kata Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Maknanya syahid ni ada di 5 kategori. Orang yang mati syahid itu ada 5. Iaitu orang yang mati kerana sakit perut. Sakit apa kata? Dia kena sakit perut. Contoh dia kena colon cancer. Sakit perut lah tu. Sakit dalam kolon ni mana? Dia dalam mana? Dia dalam perut kan. Apa saja penyakit dalam, kena hati kanser, liver ke, kolon kanser ke, penyakit yang tersimpan dalam perut ni. Jadi orang yang pertama, orang yang mati syahid itu ada 5, iaitu orang yang mati kerana sakit perut. Contoh dia kena kolon kanser, sakit 1 tahun, 2 tahun, meninggal. Maka dia punya kategori itu dia sabar sampai dia meninggal. Jadi sakit dia tu tuan-tuan, sepanjang dia sakit tu, Allah dah gugurkan dia punya usaha dia dah. Tuan-tuan kalau tengok orang kena kanser ni kan, tahu apa-apa ni kan, kesian kan. Kita nak buka baju dia pun, kita nak buka baju dia ni, kita nak, tak boleh kena lah ujung baju ni, tak boleh kena kulit dia. Kalau kena kulit dia pun macam mana nak buka baju dia? Orang kalau betul-betul kena kanser tahap apa? Tahap yang dah maksimum ni kan, dia dah, doktor pun sampai tahap, doktor pun dah tak boleh buat apa dah. Last sekali doktor buat apa? Doktor kata bagi morfin lah. Doktor pun bisik kat keluarga, dia kata, Haji, ni ambil 1 botol ni ada morfin. Dia tak tahulah sekarang macam mana. Dia kata ada tampal dekat dada tu, ada satu macam morfin yang dia tampal. Kalau dulu ada bagi dalam botol, ataupun kadang-kadang dia masuk dalam air tu. Jadi yang sakit ni dia macam dia apa? Mamai. Masa itulah nampak benda tu, nampak benda ni, tak ingat. Sedih kan, kesian. Sakit kan? Jadi, dan dia lalui sakit tu, dengan sakit tu Allah gugurkan dosa-dosa. Kemudian Allah matikan dia. Jadi kalau dia Muslim, kalau dia beriman, dia mati sebagai seorang Islam, maka dia dikategori sebagai syahid. Itu pasal doa orang sakit ni makbul. Kita ziarah orang sakit, kita pun doa lah untuk dia sebagai dia sihat. Waktu yang sama kita minta dia doakan lagi. Paling tidak pun kita baca doa, kita minta dia aminkan lah kan. Kalau dia dah terlantar tu memang tak boleh apa lah kan. Jadi orang yang mati syahid itu ada 5, iaitu orang yang mati kerana sakit perut, orang yang mati kerana penyakit taun atau penyakit yang ditimpa wabak. Covid, orang mati kena taun ni wabak. Macam dulu kita coronavirus kan, orang kena Covid, kampung tu pun dia pun tak boleh keluar, yang orang luar pun tak boleh masuk. Sabarlah, tentera jaga, tunggulah, tengok-tengok, pum, dah kena lepas minggu, habis, tak boleh nafas, ditidurkan kan, dah dia ditimpa penyakit taun atau penyakit wabak, dan dia mati kerana penyakit tu, dia dikategori sebagai syahid. Kemudian orang yang mati kerana tenggelam lemas. Orang yang mati kerana tenggelam lemas, tiba-tiba lemas dia di laut, lemas kat laut, ataupun lemas di sungai, ataupun lemas di kolam. Lemas, jatuh dalam kolam lombong, jatuh dalam sungai, lemas ni. Orang yang tenggelam lemas ni. Orang yang mati kerana terkena runtuhan. Jalan-jalan, kren jatuh. Kren macam kat Mekah tu sekali tu, tiba-tiba kren apa? Boom, jatuh. Ataupun dia jalan-jalan kat bangunan jatuh. Ataupun jalan-jalan dekat Fred Sri Mawar, laki bini gaduh kat atas, dia ambil TV dia baling.
Telefunken dengan TV tu. TV lama tu yang berat tu, dia ambil dia buang. Orang dia pula lalu bawah tu. Boom, TV jatuh. Ataupun patah besi yang pegang kompresor aircon tu. Kompresor aircon tu, kan ada kes mati budak seorang tu. Dia lepak dekat bawah tu, tingkat 2 punya kompresor tu, besi yang tak tahulah patah ke, tercabut ke, carrier tu kan. Jatuh kompresor besar tu, 2.5 HP. Mati budak tu. Itu mana termasuk jatuh ditimpa runtuh Tuhan, bangunan ke, benda keren ke, dia dikategori sebagai syahid. Dan orang yang mati pada jalan Allah SWT yang maha mulia lagi maha agung, ini syahid yang paling tinggi. Dia tak cerita yang paling tinggi, dia cerita yang paling rendah dulu. Rendah baru naik. Jadi last kali yang kelima adalah orang yang mati ketika berperang di jalan. Itu syahid para sahabat. Itu paling tinggal. Syahid yang kelima ni, syahid ni memang tak ada mandi lah. Dengan baju-baju berdarah tu, cuma dibukakan baju besi dia je. Kalau dia pakai baju besi, dia pakai topi besi, dia kena buka topi besi tu, dibukakan baju besi je. Yang lain dia tak, pedang dia semua dia buka lah, tapi baju yang berdarah-darah tu dikebumikan dengan pakaian tu. Dan tak ada mandi jenazah, dia tak ada dimandikan. Tak ada dikafankan, tak ada. Dikebumikan dia. Maka 5 je. Apa dia 5 tadi? Yang pertama, orang yang mati kerana sakit perut. Kedua, orang yang mati kerana penyakit taun atau penyakit wabak. Orang yang mati kerana tenggelam lemas. Termasuk orang yang tenggelam dalam tanah. Bukan sekat air. Bila tenggelam tu, dia bukan sekat tenggelam dalam, dia tenggelam tertimbus dalam, tiba-tiba boom. Jerlus tengah-tengah buat kerja, Indun tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba tanah runtuh. Sama ada dia kategori tenggelam lemah ataupun dia masuk clause ditimpa runtuhan. Termasuk orang yang orang tanah jerlus lah, tanah jatuh. Jadi yang ketiga tu apa? Dia kena tenggelam, mati kerana tenggelam. Yang keempat, orang yang mati kerana terkena runtuhan. Dan yang kelima, orang yang mati pada jalan Allah yang maha mulia. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i. Tadi Al-Imam At-Tirmizi. Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Sayyidina Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang mati pada jalan Allah. Nabi kata, selain yang mati perang di jalan Allah macam para sahabat ni, selain daripada diorang tu special. Diorang tu itu tolak tepi dulu kata Nabi. Selain daripada mereka yang mati pada jalan Allah, orang yang mati syahid itu ada 7 kata dia. Riwayat ni kata Imam Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi dari jalur Abu Hurairah, Nabi kata ada 5. Tapi riwayat Imam An-Nasa'i dari jalur Jabir ibn Abdullah, Nabi tolak yang mati syahid dalam perang tu, itu lain special. Selain daripada itu, ada orang yang mati syahid itu ada 7. Iaitu orang yang mati kerana terkena penyakit taun ataupun penyakit wabak. Okey. Kemudian orang yang mati kerana terkena penyakit perut. Orang yang mati kerana tenggelam. Orang yang mati kerana kebakaran. Terbakar dalam kereta, aksiden kereta, lepas tu terbakar hidup-hidup dalam tu. Ataupun dah mati dalam kereta tu, terbakar lagi. Rentung. Ataupun terbakar dalam rumah. Rumah terbakar. Satu keluarga rentung. Kadang-kadang dia tak rentung. Dia mati disebabkan kebakaran tu, tapi asap. Asap. Dia mati sebab kebakaran, tapi asap tu dah mati kan. Api tak sempat makan dia lah. Tapi biasa yang kes ni kadang api makan. Rentung. Orang yang mati kerana kebakaran.
Orang yang mati kerana diserang penyakit radang selaput dada. Maknanya orang yang kena apa ni? Orang kena pneumonia. Orang kena penyakit ni dada ni. Paru-paru berat. Radang paru-paru lah dipanggil. Radang paru-paru. Faham ni? Radang paru-paru ni, dia kena penyakit tu, dia nak nafas pun tak boleh. Dia nak tarik nafas pun tak, nafas dia pendek. Orang tarik nafas ni, dia macam nyawa-nyawa. Macam nyawa-nyawa ikan lah. Mati dia. Dia kena penyakit radang. Orang yang terkena penyakit radang selaput dada. Orang yang mati di bawah runtuhan, orang yang ditimpa runtuhan. Dan yang ketujuh, wanita yang mati dalam keadaan ia hamil ataupun dia masih perawan. Maknanya wanita mengandung lah, kan? Mengandung pasal nak lahirkan anak tu, ataupun dia belum lahir anak, tapi sebab mengandung dia tu akhirnya dia meninggal, berlaku pertumpahan darah, darah tumpah, ataupun ketika dia nak lahirkan baby tu dia ataupun dia lahir baby sihat, dia pun hidup, lepas minggu 2 minggu meninggal itu kerana komplikasi disebabkan lahir. Jadi dia pun dikategorikan sebagai mati syahid. Jadi 7 tu apa kata Jabir? 7 itu selain daripada orang yang mati di jalan Allah ketika perang itu. Pertama, orang yang mati kerana dikena penyakit, orang yang mati disebab penyakit taun atau penyakit wabak. Orang yang mati kerana diserang penyakit perut. Orang yang mati kerana tenggelam lemas, sama ada tenggelam dalam air atau tenggelam dalam tanah. Orang yang mati kerana kebakaran. Orang yang mati kerana diserang penyakit radang selaput pada dada. Orang yang mati di bawah runtuhan. Dan wanita yang mati dalam keadaan hamil atau masih perawan. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari jalur, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Imam Abi Daud dan juga Al-Imam An-Nasai dari jalur Said ibni Zaid radhiyallahu anhu. Kata Said ibni Zaid, bahawa ia pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati demi mempertahankan hartanya, ia mati syahid. Orang yang dia mati sebab dia pertahankan harta dia. Orang samun rumah dia. Orang masuk dalam rumah orang samun. Dia pula memang silat gayung punya orang. Silat gayung punya orang, kan? Dulu dia hebat lah, tapi dia dah tua. Jadi kadang-kadang strength tu tak sama lah, kan? Tapi dia fight juga. Tengah fight daripada belakang datang satu mamat ni, dia ketuk dengan parang. Daripada apa? Itu dia tak perasan. Rupanya ada seorang nurut kat belakang tu. Dalam dia hentak 2-3 orang tu, yang seorang datang di belakang, dia ambil parang tu dia, pum, dia kata mati. Mati. Tapi saya punya nasihat tu, kalau jadi keadaan macam tu, tak payah lawan lah. Tak payah lawan lah. Sebab kadang dia orang masuk ni tuan-tuan, dia orang ni masuk, dia dah prepare. Dia orang masuk, orang sambung rumah ni, dia memang dah apa? Dia dah ready barang semua dah. Kita tak prepare. Tak apalah, nak ambil lah. Nak ambil lah. Cuma jangan cederakan anak-anak. Nak ambil barang, ambil lah. Jangan cederakan orang rumah, jangan cederakan anak-anak. Dia orang ni pun tak nak cederakan orang. Biasanya dia masuk tu dia nak apa? Dia nak barang je. Belakang almari tu ada 2 dinar emas ada. Itu dia. Ambil lah, lagi bawa dekat belakang almari tu ada 3,000, ambil. Beritahu je, ambil lah. Jangan konferan dia, sebab dia kadang-kadang dia orang ni bila dia masuk kan, bukan isu masuk rumah tu. Dia nak masuk tu pun, dia pun takut juga. Tapi nak hilangkan takut tu, dia sudah telan 3-4 biji metafetamin. Tahu? Dia nak masuk tu, dia takut. Tapi untuk hilangkan gemuruh tu, dia mesti 2-3 dos dia
Dia dah kena. Kalau orang bukan Melayu ni, dia kena Jack Daniel dulu. Tahu? Dia kena Jack Daniel. Tak kuat, dia pergi kedai Murugan dekat depan tu. Tahu? Murugan Store. Dia pergi kedai Murugan dekat depan tu. Kalau siang RM2, malam RM4. Tahu? Dia beli pack tu, dia kena 2-3 pack. Dia dah jadi apa? Dia jadi berani. Daripada tak cakap English, boleh cakap English. Dia dah minum tu. Jadi nak hilangkan gemuruh tu, dia masuk. Jadi dalam keadaan dia masuk, dia tak waras. Itu yang dia boleh tetak orang, dia sodok orang, dia boleh apa, dia tak. Jadi bila kita berhadapan keadaan macam tu, kita seorang kita boleh lawan lagi lah kan. Tapi kalau dia masuk 4-5 orang kan, yang baru-baru ni dekat mana, kat Kelang tu, Kelang ke Kajang, dia main rumah orang India yang toke emas. Dia toke emas kan. Dia masuk rumah dia 10 orang. Dia bela anjing. Anjing yang dia bela tu 3 ekor. Anjing jenis yang Rottweiler punya anjing ni. Anjing tu pun tak berani. Anjing tu pun tak. Dalam anjing tu gong 10 orang sekali masuk. Anjing mula. Seorang bolehlah dia gong. Sekali 10 tu naik tembok. Anjing pun dah jadi 10 tu masuk dalam rumah. Ikat tuan rumah dan sebagainya. Dia ambil 600,000 lah cash. Mana dia dah tahulah. Tapi anak dia tu kenalah, kena hentak dengan parang belakang sikit kan. Mungkin dia lawan ke apa kan. Jangan. Bila dia masuk tu, happy Deepawali. Happy Deepawali. Sebab yang rumah tu, yang buat tu pun owner dia India. Dan yang buat tu pun India juga kan. India juga. Semua tu India. Owner tu pun orang kaya emas tu pun orang India juga. Jangan bawa masuk dengan parang panjang tu. Tak apa lu mau angkat angkatlah. Saya punya anak, saya punya bini, jangankah barang angkat. Kalau tak cukup 600,000 dekat belakang petias ada lagi 300,000 lu angkat. Jadi kita tak nak masalah kan. Sebab tak berbaloi lah tuan-tuan kalau kita walaupun syahid kita rasa kan, walaupun kalau kita lawan tu kita boleh jadi syahid, tapi anak kita masih kecil, dia masih perlukan kita lagi. Isteri kita pun masih apa? Perlukan kita lagi. Anak-anak kita masih perlukan kita lagi. Masyarakat masih perlukan. Masjid perlukan kita lagi. Kalau Bilal syahid, susahlah. Siap kalau syahid, memanglah boleh cari ganti. Tapi nak dapat macam ni bukan senang kan. Jadi kita masyarakat masih perlukan khidmat kita lagi kan. Jadi tak berbaloi lah tuan. Kalau ada orang tu ambil lah kata. Jadi dalam riwayat ini mengatakan orang, dalam hadis Nabi kata orang yang mati, barang siapa yang mati demi mempertahankan hartanya, ia mati syahid. Tapi kalau dia tahan juga, dia lawan juga, dia dapat darjat syahid. Dan barang siapa yang mati kerana mempertahankan nyawanya, ia mati syahid. Termasuklah tadi nak bertahankan harta dan nak bertahankan nyawa dia. Orang nak bunuh dia, dia tahan, mati dia. Mempertahankan nyawa, ia mati syahid. Maka barang siapa yang mati demi mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan barang siapa yang mati demi membela keluarganya, ia juga mati. Macam tadi penyamun masuklah, dia nak pertahankan diri dia, nak pertahankan harta dia, nak selamatkan keluarga dia, mati dia. Dalam dia bergelut tu mati. Jadi itu antara keterangan riwayat yang dibawa oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abi Daud melalui jalur Said Ibni Zaid radhiyallahu anhu. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jadi saya berhenti takat ni dulu. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.